Baik, kita lihat exercise 4.3. Okay, problems involving vectors in Cartesian plane, soalan nombor 2. Okay, mari kita lihat soalan dahulu. In the diagram, it is given that vector AD is equal to B, vector DE is equal to 4A, vector AB is equal to 7A, and vector BC is equal to 8/7 AB. Okay, semua maklumat ni penting, kena ambil tahu. Okay, so kita lihat mana maklumat yang boleh membantu kita. AD memang dah ada, vektor B ni AD. DE adalah 4A dah ada, AB sama dengan 7A dah ada, dan BC sama dengan 87A. Okay, so the first question is, okay, express AB. Okay, express vector EB and DC in terms of A and B. Okay, so kita nak express vector EB dulu. So kita nak cari vektor EB dulu. Jadi sekarang ni, benda yang kita boleh pakai adalah daripada vektor yang ada nisbah ni. Okay, keluarkan sekejap. Okay, sebab dia bagi tahu. Okay, dia bagi tahu, keluarkan sekejap. Okay, vektor BC sama dengan 8/7 vektor AB. Okay, kita buat dalam bentuk nisbah. Okay, so vektor BC per vektor AB sama dengan 8/7. Okey. Dengan bermaksud, okey, BC kepada AB sama dengan 7. So kalau AB sama dengan 7A, okey. So maksudnya BC sama dengan 8A. Kita dah dapat dah korek satu maklumat. So BC vektornya adalah 8A. Okay, itu sebab maklumat kalau vektor yang ada nisbah ni penting, kita boleh dapatkan sesuatu. Okay, nah kita pergi kepada soalan. Nak cari vektor EB. Okay, so tengok kat mana EB. Okay, vektor EB kita di sini. Vektor EB. Okay, this one. Okay, so kita tengok kat mana laluan yang boleh menghubungkan dari E nak ke B. So kita ada, okay, ambil yang senang lah kan. Of course akan ada lebih daripada satu laluan. So kita ambil yang senang, yang mana yang laluan yang dah ada bacaan. So kat sini EB sama dengan ED DA AB. Okay, so dah dapat dah. EB kita sama dengan, okay, EB kita sama dengan vektor ED tambah DA tambah AB, which is yang ni kita pakai formula of parallelogram. Okay, so kita masukkan nilai ED. Okay, kalau vektor DE kita adalah 4A, yang kita nak pakai adalah ED, so dia akan jadi negatif vektor. So negatif 4A plus, okay, DA yang diberi dalam rajah adalah vektor AD. So kalau DA maksudnya negatif vektor. So patah balik. So bila patah balik, B ni akan jadi negatif B lah. Okay, tambah negatif B sorry. Okay, tambah, okay, AB sama dengan 7A. Okay, nanti selesaikan sebutan yang sama. A dengan A, negatif 4 tambah 7 sama dengan 3A tolak B. Okay, ni adalah soalan A. EB, okay, vektor EB dalam sebutan A dan B. Dapat lah. Okay, teruskan dengan soalan yang kedua. EB dapat. Okay, next DC pula. Okay, nak cari vektor DC. Okay, kat mana vektor DC? Vektor DC di sini. Okay, so nak cari vektor DC, kita tengok mana laluan yang boleh menghubungkan D ke C. So DAAC atau DEEFFC. Mana boleh, tak boleh. Dia mesti poligon punya bentuk. So kat sini laluan yang kita boleh pakai adalah, okay, DC sama dengan DAAC. Okay, DAAC. Okay, so bukakan balon vektor ni. BC sama dengan, okay, vektor DA tambah vektor AC sama dengan, so DA dah ada bacaan. Kalau AD sama dengan B, DA adalah negatif vektor dia, negatif B tambah AC. Okay, so 7 tambah 8 sama dengan 15. Okay, 15 A. Okay, sorry, negatif. So murnikan jawapan dia, kita akan dapat 15A tolak B. Siap untuk soalan yang kedua. So vektor DC in terms of A and B. Okay, sekarang kita lihat soalan nombor 2B pula.
Okay. Given that vector EF is equal to P vector EB, okay, and vector DF is equal to Q vector DC, express DF in terms of, okay, okay, soalan pertama dia nak kita express in terms of A, B and P. Yang kedua kita nak express the vector of DF in terms of A, B and Q. Ni beza dia, P dengan Q. Okay, sekarang kita lihat maklumat yang ada dalam soalan. Okay, dia bagi tahu EF sama dengan PEB. Okay, so bila ada P, bila ada unknown kat depan ni, maksudnya ni adalah vector, ni adalah skala for vector. Okay, by meaning that, okay, dia ada pengganda. Okay, cuba tengok EF. Okay, EF kat mana kat sini? EF kepada EB. So logik lah kan, EF kepada EB. Okay, keluarkan sekejap EF ni, EF dengan EB. Okay, dia selari. Okay, so bila dia selari dia ada skala. Maksudnya salah satu vektor tu adalah lebih besar daripada yang lain. So kita kena cari kejap lagi nilai P. Sama juga dengan DF dengan DC. Okay, DF sini. Okay, DF adalah QDC. Okay, sama juga DF dengan DC. Okay, maksudnya DF dengan DC ni adalah parallel. Dan bila parallel kita ada skala pengganda bagi dua vektor tersebut. Okay, so kalau tengok kat sini DF lebih kecil daripada DC. Okay, so kemungkinan Q ni less than 1 lah. Pengganda dia sama juga dengan EF dengan EB. EF lagi kecil kan. So kemungkinan nilai skala ni adalah less than 1. Okay, tu yang saya boleh uraikan daripada maklumat. Okay, now express DF. Okay, soalan dia adalah express DF in terms of A, B and P. Okay, now daripada soalan A tadi kita dah dapat vektor EB, okay, dengan vektor DC. Ni yang kita dapat daripada soalan A. Okay, sekarang kita tengok maklumat baru yang kita ada. Maklumat baru yang kita ada adalah diberi vektor EF sama dengan PEB. Okay, then vektor DF sama dengan QDC. Okay, kita nak cari DF. Okay, so sekarang ni kenapa dia bagi benda ni? Of course lah, benda ni akan bantu kita menyelesaikan soalan. Okay, EF sama dengan PEB. Okay, kita lihat kotak yang pertama, yang ni, warna hijau ni. Okay, vektor EF sama dengan vektor PEB. Okay, EF sama dengan PEB. Okay, so kita nampak dah EF dengan EB ni selari dan EF tu lebih kecil. So kita boleh anggarkan yang skala P ni, nilai P ni akan less than 1. Okay, tapi sekarang kita kena carilah sebutan bagi vektor EF. So EB sebenarnya kita dah tahu daripada soalan A tadi. Ni yang dekat atas ni, EB. So kita boleh dapat EF, vektor EF sama dengan P, masukkan vektor EB kita, 3A tolak B. So vektor EF sama dengan 3PA tolak P B. Okay, so ni adalah vektor EF. Okay, tapi dia nak vektor DF. Okay, so sekarang ni cuba tengok kat mana vektor DF kita. DF kat sini. Okay, DF. Okay, cuba bayangkan sekejap. Kita pakai maklumat EF, tapi kita nak cari DF. So agak-agak pakai tak EF ni? Pakailah kan. Nah, so DF laluannya adalah DE plus EF. Okay, so DF sama dengan DE plus EF. Okay, sama dengan, okay, vektor DE kita adalah 4A tambah vektor EF. EF tadi kat sini kan, EF mana ni, which is 3PA minus PB. Okay, dan kita kembangkan, kita akan dapat 4 plus 3PA minus PB. Okay, so dapatlah vektor DF in terms of A, B and P. Untuk soalan B yang pertama. Okay, kita teruskan
dengan soalan kedua. Okay, soalan kedua pula dia nak DF. Okay, vektor DF dalam sebutan A, B dengan Q. Okay, so sekarang ni nak pakai maklumat apa yang kita boleh pakai. Okay. So kalau tengok kat sini, kita boleh pakai maklumat yang kedua ni, yang dia bagi ni. Okay, so saya tarik bawah. Okay. So sekarang ni yang diberi adalah okay, DF sama dengan Q DC sama dengan okay. So mestilah kita kena tahu vektor DC ni apa. Di mana DC ni yang kita dah dapat dah daripada soalan yang pertama tadi, soalan A. Okay, vektor DC kan dah ada. So menggantikan vektor DC ni dalam soalan ni, kita akan dapat Q 15A tolak B sama dengan, kita kembangkan, 15QA tolak QB. So kita dapatlah jawapan vektor DF dalam sebutan A, B dan Q. Mudah kan? Senang saja. Okay. Okay, now kita pergi soalan yang terakhir. Hence, find the values of P and Q. Okay, untuk menjawab soalan ini, kita kena pakai maklumat dan jawapan yang diperoleh daripada soalan yang sebelumnya. Okay, sekarang ni, lihat betul-betul, perhatikan. Okay, kita ada dua jawapan okay, bagi benda yang sama. Which is, yang pertama, kita ada vektor DF dalam sebutan A, B dan P. Okay, yang kedua pun sama, kita cari vektor DF dalam sebutan, tapi dalam sebutan A, B dan Q. Okay, so find the value of P and Q. Okay, so sekarang ni, okay, cuba tengok sekejap untuk vektor DF ni. Okay, DF yang pertama adalah laluan yang digunakan DE tambah EF. Okay, so dapat DF. Okay, DF yang kedua, okay, benda yang sama, vektor yang sama, vektor DF, tapi yang ni dia tak pakai laluan, dia pakai sifat. Di mana dia bagi tahu, okay, dia dah bagi tahu vektor DF sama dengan QDC. Okay, DF dengan DC adalah selari. Dan kita tengok bila selari, maksudnya salah satu vektor tu maksud dia berganda daripada yang lain. So dekat sini DF dengan DC bagi sebutan A, P, B dan Q, kita dapat 15Q vektor A tolak Q B. Okay, sekarang ni bila nak cari P dan Q, maksudnya kena ada benda yang sama lah. Okay, dekat sini sekarang kita ada benda yang sama sebenarnya. Okay, kita ada DF dalam sebutan ABP, DF dalam sebutan ABQ. Okay, so sekarang ni yang ni saya andaikan sebagai DF yang pertama. Yang ni pula adalah saya andaikan sebagai vektor DF yang kedua. So dengan beranggapan okay, vektor DF yang pertama sama je dengan vektor DF yang kedua. Okay, so saya masukkan dalam persamaan. So 4 tambah 3PA tolak PB sama dengan, okay, masukkan yang DF yang kedua ni pula, 15QA tolak QB. Okay. Okay. Ni persamaan ni kita telikan dah bagi sebutan yang sama. Okay. So dekat sini ada dua sebutan yang sama, iaitu sebutan A, okay, dengan sebutan P. Okay. So kita selesaikan. Okay. So kita tarik yang merah sekejap. Okay. Tarik yang merah, kita akan dapat 4 plus 3P is equal to 15Q. Okay, manakala kita tarik yang hijau, tarik yang hijau, kita akan dapat negatif P is equal to negatif Q. Okay, ni terjelaskan. So kita akan dapat P sama dengan Q. Macam mana pula P sama dengan Q? So maksudnya P dan Q nilai dia mestilah sama. So sekarang ni kita substitute yang ini, P sama dengan Q ni, masukkan dalam ni. Okay, substitute. Okay, so bila kita substitute, kita akan dapat 4 tambah 3Q sama dengan 15Q. Okay, dan equalizekan dia, kita akan dapat 4 sama dengan, okay, 3Q ni bawa sebelah, kita dapat 12Q. Okay, so 12 ni bawa sebelah, kita akan dapat so kita akan dapat Q is equal to
1 over 3. Okay. Dan dia dah kata okay, Q dan P adalah sama. Substitute lah balik dalam ni. Okay. So untuk cari P pula, masukkan Q dalam tu. Okay. So P sama dengan Q, which is P is equal to 1 over 3. Cepat. So dapatlah jawapan terbukti kan. So P sama dengan Q sama dengan 1/3. Okay.